Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nazatul Amalia binti Wan Muhammad Nur, bernombor matrik C17A0379. Di dalam video ini saya ingin membentangkan projek penyelidikan saya yang bertajuk Inovasi Busana Kebaya Pengantin Moden Muslimah dengan menggunakan batik tempatan. Di dalam kajian ini, saya telah mengenal pasti permasalahan kajian. Yang pertama adalah kurang penggunaan batik tempatan pada rekaan busana kebaya pengantin pada masa kini. Yang kedua, busana kebaya yang dihasilkan dengan kain warna dan dihiasi dengan jahitan labuci dan manik juga selalunya kurang mendapat perhatian pengguna kerana pengguna masih ingin mengekalkan tema tradisional bagi busana kebaya tersebut. Dan yang ketiga, kurang penggabungan antara batik tempatan dengan rekaan kontemporari juga merupakan antara permasalahan kajian yang berlaku. Antara tiga objektif bagi projek penyelidikan ini adalah yang pertama, untuk menghasilkan busana kebaya pengantin moden muslimah dengan menggunakan batik tempatan, untuk menggabungkan antara penggunaan batik tempatan dengan rekaan kontemporari busana kebaya pengantin. Yang ketiga, untuk menarik minat pengguna terhadap batik tempatan melalui rekaan busana kebaya pengantin. Persoalan kajian yang pertama adalah bagaimana untuk menghasilkan busana kebaya pengantin moden muslimah dengan menggunakan batik tempatan. Andaian saya bagi persoalan kajian ini adalah untuk menggabungkan antara penggunaan batik tempatan dengan rekaan kontemporari busana kebaya pengantin. Persoalan kajian yang kedua adalah apakah tujuan penggunaan batik tempatan kepada busana kebaya pengantin. Andaian bagi persoalan ini adalah kurang penggunaan batik tempatan pada rekaan busana kebaya pengantin pada masa kini. Selain itu, rekaan busana kebaya pengantin sekarang lebih ke arah moden dan kurang diterapkan elemen tradisional tempatan kecuali hanya kain soket yang selalu digunakan. Persoalan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk menarik minat pengguna terhadap batik tempatan melalui rekaan busana kebaya pengantin. Andaian saya bagi persoalan ini adalah menarik perhatian pengguna dengan keistimewaan batik tempatan yang mempunyai pelbagai jenis motif flora yang dihasilkan dengan warna yang menarik. Menurut kajian di dalam buku Riyad Pentasari ada menerangkan tentang penggayaan pemakaian kebaya, asal-usul kebaya serta kain yang digunakan seperti chiffon, lace, batik Jawa dan lain-lain. Oleh itu, projek penyelidikan ini dijalankan untuk memberitahu tentang penggunaan batik tempatan dalam menghasilkan busana kebaya pengantin. Dalam catatan sejarah, kata kebaya berasal dari bahasa Arab, Tiongkok dan Portugis yang menjadikan tiga bahasa tersebut terkait erat dengan asal muasal kebaya. Ada yang mencatat bahawa kebaya berasal dari bahasa Arab habaya yang artinya pakaian labuh yang memiliki belahan di depan. Kebaya Melayu adalah pakaian tradisional Melayu yang telah dipakai oleh wanita Melayu dari generasi ke generasi dan dihargai oleh masyarakat sehingga hari ini. Modest fashion atau berpakaian sederhana merujuk kepada kecenderungan fashion pada wanita yang memakai pakaian yang kurang menampakkan kulit, tidak mengikut bentuk tubuh badan, jarang dan menutup aurat. Rekaan barat bagi busana pengantin dikenali dengan rekaan gaunnya yang mewah dan panjang. Batik Malaysia menggunakan motif flora dan jarang menggunakan motif makhluk hidup seperti manusia dan haiwan. Cara penghasilan batik Malaysia agak berbeza dari batik Jawa di Indonesia iaitu coraknya lebih besar dan lebih ringkas. Warna-warna yang digunakan dalam batik Malaysia juga lebih cerah berbanding batik Jawa. Kaedah yang digunakan oleh saya untuk menjalankan projek penyelidikan ini adalah kaedah kuantitatif dengan menggunakan kajian tindakan iaitu kajian soal selidik. Kajian soal selidik sangat bersesuaian dengan penyelidikan pada masa sekarang memandangkan keadaan persekitaran pada masa kini tidak mengizinkan. Oleh itu, dengan menggunakan kaedah kuantitatif melalui kajian soal selidik, saya boleh mencari responden seberapa ramai yang saya mahu sama ada seramai 50 ke atas bagi menjawab soal selidik. Untuk kajian instrumen pula adalah kajian set soal selidik. Set soal selidik ini boleh dihasilkan dengan menggunakan aplikasi Google Form dan kemudian ia boleh disebarkan kepada responden sama ada melalui aplikasi Facebook, Instagram, WhatsApp dan Telegram. Untuk data analisis pula, yang pertama membuat penelitian semula berdasarkan dari kaedah yang telah digunakan seperti pengumpulan data, pemilihan data dan pembentangan data. Proses pemilihan data yang diperoleh selepas proses pengumpulan data. Yang ketiga, mencatat susunan keputusan yang diberikan responden mengikut susunan yang betul. Yang keempat, pembentangan data, mentafsir segala data mengikut susunan yang betul di dalam aplikasi Microsoft Excel. Untuk target kajian pula terdiri daripada lingkungan umur dari 18 tahun hingga 40 tahun. Yang kedua, golongan perempuan. Yang ketiga, responden yang beragama Islam kerana perkataan muslimah ini berkait rapat dengan individu yang beragama Islam iaitu bagi individu perempuan. Yang kelima, memberi tumpuan kepada pakaian muslimah. Yang keenam, dapat memenuhi citarasa pengguna. Dan yang terakhir ialah dapat patuh syariah bagi pengguna yang beragama Islam. Kesimpulannya, dengan adanya projek penyelidikan ini, ia dapat membantu bukan sahaja saya,
malas masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya sesuatu penyelidikan. Selain itu, ia akan menjadi mudah jika ia dilakukan mengikut urutan susunan proses yang betul, kecuali jika ia dilakukan tidak mengikut urutan susunan, ia malah memberi kesan yang buruk kepada projek penyelidikan ini.